Petikan Alkitab untuk khotbah adalah daripada Kejadian 3 ayat 1 hingga 3. Ular adalah binatang yang paling licik antara semua binatang yang dijadikan oleh Tuhan Allah. Ular itu bertanya kepada perempuan itu, "Benarkah Allah melarang kamu makan buah daripada sebarang pokok di taman ini?" "Kami boleh makan buah daripada setiap pokok di taman ini," jawab perempuan itu, "kecuali buah pokok yang ada di tengah-tengah taman. Allah melarang kami makan buah pokok itu ataupun menyentuhnya. Jika kami berbuat demikian, kami akan mati." 샬롬 성가대의 찬양과 니시 오케스트라의 연주가 있겠습니다. Saudara dan saudari yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, semua anggota Mami dari Gereja Cawangan dan Gereja Tempatan, penonton GCN dan semua anak Tuhan yang menghadiri ibadah ini dalam talian. Inilah penjelasan tentang Kejadian sesi ke-70. Kejadian 3 ayat 1 ialah kata-kata licik yang diucapkan oleh syaitan melalui ular yang menggoda Hawa. Marilah kita meneliti niat syaitan sambil kita meneliti nada suara yang digunakan. Apabila ular itu berkata, "Benarkah Allah melarang?" Ular itu mengemukakan soalan itu secara terang-terangan. Nada suara ular itu bersifat tidak formal terhadap Hawa, tanpa disedari oleh Hawa. Setelah menghabiskan banyak masa bersama, ular itu menjadi terlalu selesa dan mula bercakap dengan nada yang santai. Ketika Hawa semakin tertarik kepada hubungan lebih rapat dengan ular yang licik itu, dia tidak menyedari perubahan dalam keangkuhan ular tersebut. Dia juga tidak membentukkannya walaupun ular itu telah melanggar ketertiban yang telah ditetapkan. Akibatnya syaitan berjaya memperluaskan pengaruhnya dan Hawa pun tergoda. Selain itu, Hawa sendiri telah melanggar ketertiban itu tanpa menyedarinya. Seperti yang kita tahu daripada bab 2 Kejadian, perintah untuk tidak memakan buah daripada pokok pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat telah diberikan kepada Adam. Semua haiwan di Taman Eden seharusnya mematuhi perintah yang diberikan kepada Adam. Kerana Tuhan telah memberikan Adam kuasa untuk mentadbir dan menakluki Taman Eden. Namun begitu soalan itu ditujukan oleh ular itu kepada Hawa, bukannya Adam. Tuhan berfirman kepada Adam, tetapi ular itu bertanya kepada Hawa, seolah-olah Tuhan telah berfirman kepada Hawa, "Apakah hal ini dikatakan melanggar ketertiban?" Kerana ular itu telah menyebabkan wanita itu untuk sementara waktu lupa bahawa dia berada di bawah autoriti Adam. Niat ular itu adalah untuk membuatkan Hawa merasakan seolah-olah dia setaraf dengan Adam. Kemudian Hawa mengubah firman Tuhan dan memberikan jawapan yang akhirnya membawa kepada penipuan terhadap dirinya. Izinkan saya memberikan satu perumpamaan untuk memudahkan pemahaman anda. Katakan seorang lelaki bernama A menerima arahan yang sangat penting daripada bosnya. Dia menyampaikan hal itu kepada B yang merupakan rakan rapatnya. Kemudian C juga mengetahui sedikit mengenainya. Kini C ingin tahu lebih lanjut. Lalu dia bertanya kepada B, "Adakah bos benar-benar berkata begitu?" C menyangka bahawa B telah menerima arahan itu secara langsung daripada bos. Pada saat ini B sepatutnya tidak menjawab "ya", kerana hal ini akan menyerukan C, sehingga dia menyangka bahawa B yang menerima arahan itu daripada bos. B harus berkata, "Saya bukan orang menerima arahan itu. Arahan itu diberikan kepada A dan saya hanya mendengarnya daripada dia." Inilah tanda orang yang benar. Anda sekarang mungkin berkata amin, namun begitu saya melihat bahawa banyak dalam kehidupan anda tidak berbuat demikian. Jika B suka membanggakan dirinya dan ingin menunjuk-nunjuk kepada orang lain, dia akan berkata ya. 여러분 삶 가운데서 이렇게 하지 않는 분이 얼마나 많은지 몰라요. 자, 만일 B가 자신을 들내는 마음이 있다면 자신이 회장님께 지시받은 사람으로 Selain itu, dia mungkin menambahkan pendapatnya sendiri terhadap
kehendak 그리고 bos. 회장님의 뜻에 자신의 생각을 Hawa dan 덧붙여서 Petika 말할 Alkitab pada 수도 malam ini berada 있지요. dalam situasi yang samar. 지금 본문의 하와가 바로 Ular itu 이런 bertanya kepada Hawa 입장입니다. dengan nada seperti 이미 ini. 하와에게 Adakah 하나님께서 Tuhan sendiri 너에게 berfirman 직접 kepada kamu 말씀하셨느냐는 bahawa 식으로 물었습니다. ular itu mengangkat kedudukan Hawa 하와를 sama seperti 아담과 kedudukan 동등한 Adam? 위치로 Kemudian Hawa 높였지요. pun menjawab 이에 seolah-olah dia 하와는 sendiri telah 마치 menerima 자신이 perintah itu 직접 secara 하나님께 langsung daripada 명령을 Tuhan. 받은 것처럼 답을 Hawa 했습니다. malah menambahkan 게다가 pemikiran 자신의 sendiri 생각이 가미되어 dan mengubah firman 하나님의 Tuhan. 말씀을 변질시키고 Hawa tidak 말지요. melanggar ketertiban itu dengan sengaja. 또 Dia 하와가 telah 일부러 melampaui 질서를 batasan 어기려 itu 했던 secara 것은 tidak sedar. 아닙니다. 그런데 자신이 지켜야 할 선을 넘다 보니 이런 결과가 Saudara dan saudari yang 나왔다는 saya kasih dalam 사실입니다. Kristus, 사랑하는 sekarang marilah 성도들은 kita 이제 meneliti 하와의 jawapan 대답을 Hawa. 살펴보겠습니다. 본문 2절에 Kejadian 여자가 3 ayat 2 뱀에게 menyatakan, 말하되 kami boleh makan buah daripada 우리가 setiap pokok 먹을 di 수 taman ini, jawab perempuan 있으나 itu. 라고 일단 대답했습니다. Jika Hawa telah menyimpan firman Tuhan dalam hatinya dan hatinya 하와가 tidak 하나님의 tergugah oleh 말씀을 tipu daya 명심하고 itu, 있어서 뱀의 dia tidak akan 유혹에 memberikan 마음이 jawapan yang 전혀 sedemikian. 흔들리지 Dia seharusnya 않았다면 dapat melihat 이런 대답 muslihat 자체가 syaitan 필요 dan 없습니다. menolaknya dengan firman Tuhan. 사단의 괴계가 무엇인지를 Walaupun sebab Hawa 알아차리고 menjawab demikian 하나님의 adalah kerana dia 말씀으로 mempunyai niat 단호히 untuk menunjukkan 물리쳤어야 bahawa dia layak 했지요. mendapat 그런데 pengiktirafan. 하와가 이렇게 대답을 Jangan 한 salah faham daripada 것은 ayat ini bahawa Hawa 나도 mempunyai 이 hati yang 정도 jahat 인정받는 atau suka 존재다라고 membanggakan diri. 자신을 나타내려는 Dia tidak 마음이 mempunyai 있기 kejahatan dalam hatinya, 때문입니다. tetapi dia mempunyai kehendak bebas 이것을 하와의 untuk 마음에 mengekspresikan dirinya 실렘이라는 sedemikian. 악이 Izinkan saya 있었던 menjelaskan 것으로 situasi 오해해서는 Hawa dengan satu lagi 안 됩니다. analogi. 마음에 악은 없지만 자유 의지가 있기에 이런 식으로 표현할 수 있었습니다. 하와의 지금 상황을 Katakan anda seorang budak lelaki yang mempunyai rasa bangga yang 여러분이 kuat 자존심이 dan 강한 anda berkata 어린아이에게 kepadanya, 애야, kamu 너는 tidak 이런 dapat 것도 buat 못하니? ini pun kan? 하고 말을 했다고 Maka 합시다. dia tidak akan 그러면 mengaku 이 bahawa dia tidak 어린아이는 memang 자신이 못하는 bahawa dia 것을 tidak mampu melakukannya. 인정하여 Sebaliknya 들지를 dia akan 않습니다. berkata, saya dapat 나도 buat, 할수 saya 있어요. malah boleh buat 그리고 lebih 그런 daripada itu. 것까지도 할 수 있어요. Dia tidak akan mengaku 하지. kelemahan dirinya. 부족함은 Sebaliknya pada 인정하지 masa yang 않는 sama dia akan 동시에 cuba untuk 자신을 menunjukkan 더 bahawa dia 능력 mampu. 있는 사람으로 보이려고 Begitu jugalah dengan orang dewasa. 하려고 Apabila seseorang mempunyai harga diri yang tinggi ditegur atas 어른들도 kelemahannya, 마찬가지입니다. 자존심이 강한 dia biasanya 사람에게 tidak akan 그의 mengakuinya 부족한 dengan 분야를 mudah. 지적해 주면 Sebaliknya dia akan 대부분 cuba menunjukkan 인정하지 kelebihan 않습니다. dirinya. Orang seperti 오히려 ini 자신의 sukar 잘난 untuk 점을 berubah. 드러내려 하지요. 이런 Begitu jugalah 사람은 dengan Hawa. 변화되기가 Ketika ular 어렵습니다. itu berkata kepadanya, 하와도 benarkah Allah melarang kamu 마찬가지였습니다. makan buah daripada 하나님이 sebuah 참으로 pokok di taman ini? 너희더러 동산 Hawa 모든 menjawab, 나무의 실과를 kami boleh 먹지 makan 말라 buah daripada 하시더냐 setiap 하고 pokok di taman 뱀이 ini. 묻자 Apabila Hawa memberikan jawapan sedemikian, 하와는 대뜸 dia tanpa sedar telah 동산 나무의 merendahkan 실과를 kewaspadaan 우리가 terhadap 먹을 pokok 수 pengetahuan 있다고 tentang yang 답했습니다. baik dan yang jahat. 이렇게 Ketika dia menekankan 대답함으로써 bahawa dia boleh makan 하와 buah daripada 자신도 pokok-pokok di 모르는 Taman 사이에 Eden, 선악과에 대한 fakta 경계심이 bahawa buah daripada pokok pengetahuan 느슨해졌지요. tentang yang baik dan yang jahat 자신에게 ialah 동산 satu 나무의 pengecualian 실과를 menjadi 먹을 수 kabur 있는 dalam 권한이 hatinya. 있음을 강조하다 보니 선악과만은 Sekarang 예외라는 bagaimana 사실이 pula dengan Tuhan 마음에서 Yesus? 후려지게 된 것입니다. Sebelum 자, Yesus 그러면 우리 membenarkan pelayanan 예수님은 어떠셨습니까? umumnya, 예수님께서 dia telah 공생의 사역을 diuji 시작하시기 oleh 전 iblis 마귀에게 sebanyak 세 3 차례 kali. 시험을 Ketika 받으셨지요. iblis menguji Yesus dengan 마귀가 kata-kata yang 교묘한 licik, 말로 시험을 Yesus 했어도 menolaknya 우리 dengan firman 예수님은 Tuhan. 하나님의 말씀으로 Hal ini berlaku 단호히 ketika 그 Yesus sedang 시험을 lapar setelah 물리치셨습니다. berpuasa selama 40 hari 40 malam. 예수님께서 40일을 Matius 밤낮으로 4 금식하시는데 ayat 3 menyatakan, 마가복음 4장 3절에 시험하는 Iblis 자가 datang 예수께 kepadanya lalu 나와서 berkata, 가로되 jika engkau anak 내가 Allah, 만일 하나님의 perintahkanlah batu-batu ini menjadi 명하여 roti. 이 돌들이 Yesus berada dalam 떡덩이가 situasi di 되게 mana dia tidak 하라 menukar batu menjadi 이는 roti. 마치 지금 Mungkin 당장 kelihatan 예수님께서 seolah-olah dia bukan 돌들로 anak Tuhan. 떡덩이가 되게 Pada 하지 masa yang sama, 못하면 jika Yesus 하나님 melakukan 아들이 seperti yang 아닌 disuruh oleh 것처럼 iblis, 보일 수 hal ini 있는 seolah-olah dia 상황입니다. telah menurut perintah iblis. 한편 Hal ini akan 예수님께서 menjadikannya 마귀의 hamba kepada 명령에 iblis. 따른다면 Jika anda 마귀에게 tidak 순종하는 mengenali 것이 되고 kejahatan yang 말지요. tersembunyi dalam muslihat 그러면 iblis, 마귀의 anda akan 종이 dengan 되는 mudah 것이고요. tertipu. Sekiranya 이런 anda 마귀의 mempunyai keinginan 관계를 untuk 모르면 menunjuk-nunjuk 너무 bermelegah diri 가기 atau 쉽습니다. harga diri atau apa-apa yang sedemikian, 내 안에 anda juga 들램이나 mudah untuk jatuh dalam 자랑하고자 하는 perangkap 마음이나 tersebut. 거만이나 이런 것들이 있다면 넘어가기 십상인 거예요. Tapi Yesus yang tegas menolaknya dengan firman 그러나 Tuhan. 예수님께서는 하나님의 Matius 말씀으로 4 ayat 4 단호히 물리치셨습니다. menyatakan, 이어지는 4절에 예수께서 대답하여 가라사대 Yesus menjawab, telah tersurat 기록되었으되 manusia hidup 사람이 bukan dengan 떡으로만 roti 살 sahaja, 것이 아니요 tetapi dengan setiap firman yang 하나님의 keluar daripada 입으로 mulut 나오는 Allah. 모든 말씀으로 Yesus 살 것이라 하였느니라 하셨죠. bahkan tidak berkata,
Sudah tentu aku dapat melakukannya. Atau tidakkah engkau tahu bahawa aku memang ada kuasa itu? Yesus tidak mempunyai niat untuk mempamerkan keupayaannya. Begitu juga anda tidak boleh tertipu walaupun ada orang yang bercakap dengan nada mencabar untuk membuatkan anda melakukan sesuatu. Sama ada orang lain mengiktiraf anda atau tidak, itu tidak bermakna. Anda harus diperkenang oleh Tuhan yang mengelidik hati anda yang terdalam. Selain itu, apabila seseorang menyampaikan perkataan palsu, anda harus mampu menilai dengan tepat menurut cahaya firman kebenaran. Anda juga harus menyadarkan orang itu secara rohani. Hal ini tidak bermaksud bahawa anda mesti selalu memarahi atau bercakap dengan keras kepada orang itu. Jika orang itu lemah imannya atau belum mengenal kebenaran, anda perlu menerangkannya secara perlahan supaya dia dapat memahaminya dengan lebih baik. Namun begitu, jika dia berada dalam kedudukan yang sepatutnya tidak bercakap sedemikian atau dia dianggap telah beriman, maka anda harus membuatkan dia memahaminya dengan tepat. Hal ini kerana anggota gereja lain mungkin akan terpengaruh oleh satu individu itu. 그 한 사람으로 인해 다른 성도들도 영향을 받을 수 있기 때문입니다. 하와는 뱀의 관계를 Hawa tidak mempunyai keupayaan untuk melihat muslihat jahat ular itu. Oleh itu, Hawa dipimpin ke jalan yang telah dirancang oleh syaitan. Akhirnya, Hawa mengubah firman Tuhan yang telah melarang buah daripada pokok pengetahuan tentang perkara yang baik dan yang jahat. Sebagaimana tercatat dalam Kejadian 3 ayat 3, Hawa berkata, kecuali buah pokok yang ada di tengah-tengah taman, Allah melarang kami makan buah pokok itu ataupun menyentuhnya. Jika kami buat demikian, kami akan mati. Adakah Tuhan berfirman sedemikian? Tidak. Tetapi Hawa mengatakannya seolah-olah itulah firman Tuhan. Hawa telah menambah dan mengurangkan daripada perintah Tuhan yang didengarnya. Hal ini bermaksud bahawa dia tidak menyimpan firman Tuhan dengan baik dalam hatinya. Apakah sebenarnya difirmankan oleh Tuhan? Dalam Kejadian 2 ayat 17, Tuhan berfirman, tapi jangan engkau makan daripada pokok pengetahuan tentang perkara yang baik dan yang jahat, kerana pada hari engkau memakannya, engkau pasti mati. Adakah ada perbezaan antara perintah Tuhan dan kata-kata Hawa? Apa yang difirmankan oleh Tuhan adalah bahawa tidak ada jalan untuk hidup semula. Firman yang jelas, engkau pasti mati. Sebaliknya, apa yang dikatakan oleh Hawa bermaksud bahawa dia akan mati atau mungkin tidak akan mati. Dia juga berkata, kecuali buah pokok yang ada di tengah-tengah taman. Allah melarang kami makan buah pokok itu ataupun menyentuhnya. Jika kami berbuat demikian, kami akan mati. Hawa menambahkan ataupun menyentuhnya. Selain itu, Tuhan berfirman, engkau pasti mati. Tapi Hawa menyembuhkannya dan berkata, kamu akan mati. Dalam berkomunikasi, kita mesti menyampaikan setiap perkataan dengan tepat. Jika tidak, maksud boleh berubah dan niat asal penutur boleh disalah tafsir. Kegagalan untuk menyampaikan kata-kata yang betul boleh menyebabkan salah faham. Apabila dibandingkan dengan engkau pasti mati, kata-kata Hawa memberikan maksud bahawa kematian itu mungkin berlaku, mungkin juga tidak. Ketika Hawa memberikan jawapan seperti itu, dia akhirnya terperangkap dalam jerat yang telah disediakan oleh syaitan. Saudara-saudara yang saya kasih, agar kita tidak terjerat oleh syaitan, kita harus memahami firman Tuhan dengan tepat. Kita tidak boleh hanya tahu secara kasar. Terutama jika firman itu berkaitan dengan keselamatan, anda harus menjadikan firman itu sebagai roti kehidupan dan jangan sekali-kali tertipu.
Walau bagaimana liciknya godaan syaitan, ada orang yang mudah mengabaikan hal ini kerana mereka tidak benar-benar memahaminya, manakala orang lain pula mentafsirkannya mengikut kepentingan diri. Ada juga yang berakhir dengan melakukan dosa yang membawa kematian dengan berfikir, tak apa, ini perkara kecil sahaja. Hawa tidak mengingat apa yang difirmankan oleh Tuhan, engkau pasti mati, dan akhirnya dibawa kepada kematian. Komunikasi rohani dengan Tuhan terputus dan dia diusir ke bumi ini. Memang benar dia bertaubat kemudiannya dan menerima keselamatan. Hal yang sama juga boleh berlaku kepada anda. Alkitab iaitu firman Tuhan mencatatkan dosa-dosa yang boleh menyebabkan anda tidak mendapat keselamatan dan membawa anda kepada kematian. Saya telah menerangkannya kepada anda supaya anda dapat memahaminya dengan mudah. Kepada anda yang merupakan hamba Tuhan dan para pekerja yang mengajar firman Tuhan, anda mesti melengkapi diri dengan firman Tuhan dengan baik. Anda mungkin melakukan dosa yang membawa kematian kerana salah faham tentang kebenaran, atau anda mungkin membawa orang lain ke neraka. Oleh itu, anda perlu benar-benar mengetahui firman hidup dan memperlengkapkan diri dengannya agar perkara ini tidak berlaku. Kerana nasib satu jiwa sama ada ke syurga atau ke neraka bergantung kepada anda. Menjalani kehidupan beriman secara sambil lewat boleh membawa ke neraka. Kita perlu mengetahui firman dan tepat dan hidup dalam kebenaran. Tapi banyak orang masih memahami kebenaran dengan cara yang sangat dangkal. Perkara ini tidak boleh dibiarkan. Yesus telah menggambarkan orang yang tidak memahami firman Tuhan secara rohani sebagai orang buta. Jika hamba-hamba dan pekerja Tuhan sendiri buta secara rohani, mereka tidak akan mampu membimbing kawanan domba yang dipercayakan kepada mereka. Bukan saja mereka sendiri akan jatuh ke dalam lubang, malah mereka juga akan menyebabkan jemaat mereka terjatuh ke dalamnya. Jika Tuhan berfirman, jangan buat ini, jika kamu buat, kamu akan mati. Maka hal itu sama sekali adalah benar. Namun begitu ada hamba Tuhan yang memesongkan firman ini dan berkata, tidak mengapa. Walaupun kamu melakukan sesuatu yang telah dilarang, jika kamu bertaubat, Tuhan akan mengampuni kamu. Dan kali jangan buat lagi. Bukan masalah besar pun. Orang lain pun buat. Jika anda mendengar kata-kata seperti ini, apa salahnya? Biarlah. Apakah kesannya apabila firman Tuhan diperlakukan dengan begitu ringan? Oleh sebab dia sendiri percaya sedemikian, maka secara semula jadi dia akan menuju ke neraka. Orang yang mengajar dan diajar dengan cara seperti ini juga akan masuk ke neraka. Inilah maksud saya. Orang buta membimbing orang buta. Bukan saja hamba Tuhan sendiri, malah jiwa-jiwa yang diamanahkan kepadanya juga mungkin berakhir di jalan kematian jika dia tidak berhati-hati. Alkitab berulang-ulang kali mengandungi frasa seperti jangan dan singkirkan. Mengapakah Tuhan menyertakan kata-kata seperti ini berulang-ulang kali dalam kitab yang begitu berharga ini? Kerana perkara-perkara ini sama sekali tidak boleh dilakukan dan mesti disingkirkan. Walaupun hanya satu kali diberikan penekanan, penghakiman tetap akan berlaku menurut firman Tuhan. Jika hal itu ditekankan berkali-kali sama dalam perjanjian lama atau perjanjian baru, maka hal itu 100% adalah pasti. Walaupun sesuatu perkara hanya disebut satu kali dalam Alkitab, ia tetap akan berlaku sepenuhnya mengikut firman itu. Tapi jika ia disebut berkali-kali, bermaksud bahawa perkara itu sangat penting dan sudah tentu penghakiman akan datang berdasarkan firman itu. Jika amaran itu berkali-kali tertulis, maka anda sama sekali tidak boleh melakukannya dan mesti menyingkirkannya. Jika tidak, anda mungkin akan jauh daripada keselamatan dan berakhir dalam kematian yang kekal. Ibrani 6 ayat 4 hingga 6. Bagi orang yang pernah mengenal kebenaran, telah mengecap pemberian dari syurga, telah mendapat bahagian dalam Roh Kudus. Jika anda bukan orang baru beriman, jika anda sudah berada pada tahap kedua atau tahap iman yang lebih tinggi, anda semua telah mengalami perkara ini. Anda pernah mengenal kebenaran, telah mengecap pemberian dari syurga, telah menerima Roh Kudus, telah merasakan kebaikan firman Allah dan firman Tuhan sepenuhnya adalah baik, telah merasakan kebaikan firman
Allah dan kuasa zaman akan datang. Anda telah merasakan firman Tuhan yang baik dan kuasa rohani daripada zaman yang akan datang berkali-kali dalam hidup anda. Jika mereka berpaling, orang mencintai kuasa dunia ini tertipu oleh dunia ini yang kembali kepada kehidupan duniawi. Orang yang telah berpaling daripada Tuhan, orang yang tidak lagi menguduskan hari Sabat dan orang tidak membayar persembahan penuh ialah orang yang telah menjual iman mereka. Jika anda menjual iman anda tidak akan mentaati perintah Tuhan. Jika anda menjaga hari Sabat yang baik tetapi menjual iman anda tidak akan menjaganya lagi. Jika anda hanya menjaganya separuh dan berterusan sedemikian, akhirnya anda tidak dapat menjaganya walaupun hanya separuh daripadanya. Bagi orang yang telah jatuh seperti ini, firman Tuhan menyatakan mustahil untuk membawa mereka bertaubat semula. Anda tidak dapat bertaubat kerana Tuhan tidak memberikan roh pertaubatan kepada anda. Kerana mereka telah menyalib anak Allah sekali lagi bagi diri mereka serta melakukannya di mata orang ramai. Mereka telah menyalibkan anak Tuhan, iaitu penyelamat kita Yesus Kristus sekali lagi. 2000 tahun yang lalu, Yesus telah disalibkan dan mati untuk menebus dosa kita. Namun begitu, dia sekali lagi disalibkan oleh orang yang menjual iman mereka. Ibrani 10 ayat 26 hingga 27. Jika kita sengaja melakukan dosa setelah kita mengenal kebenaran, tiada lagi ubang untuk menebus dosa. Yang ada hanyalah ketakutan menanti hukuman, api kemurkaan yang akan memusnahkan semua yang ingkar. Jika kita sengaja melakukan dosa setelah kita mengenal kebenaran, anda sentiasa belajar apakah kebenaran dan apakah kehendak Tuhan. Tiada lagi korban untuk menebus dosa. Hal ini bermaksud bahawa anda berusaha melakukan dosa walaupun tahu hal itu ialah dosa. Walaupun anda tahu hal itu ialah dosa, anda melakukannya dengan sengaja. Pengampunan tidak lagi tersedia. Hal ini bermaksud bahawa anda tidak lagi menerima pengampunan bagi dosa kerana roh pertaubatan tidak diberikan kepada anda. Tiada lagi korban untuk menebus dosa. Yang ada hanyalah ketakutan menanti hukuman. Orang yang berterusan melakukan dosa dengan sengaja hanya boleh menanti hukuman yang mengerikan. Api kemurkaan yang akan memusnahkan semua yang ingkar. Ayat ini memberitahu kita bahawa ada dosa yang sama sekali tidak akan diampunkan. Anda selalu belajar bukan terdapat dosa-dosa yang tidak dapat diampunkan. Dalam perjanjian lama, tentunya terdapat banyak amaran supaya tidak mendoakan mereka. Tetapi dalam perjanjian baru juga dengan jelas menyatakannya. Jangan berdoa bagi orang yang telah melakukan dosa yang membawa kematian. Mengapa? Kerana doa untuk mereka tidak akan berguna. Sekiranya seseorang yang telah mengenal kebenaran itu sengaja melakukan dosa, ia tidak diampuni. Ini ialah firman Tuhan, bukan kata-kata saya. Menurut firman Tuhan, penghakiman pasti akan berlaku. Dosa itu tidak akan diampunkan. Antara dosa yang termasuk dalam kategori insan jelas diterangkan dalam Galatia 5:19 hingga 21. Kelakuan tabiat manusia adalah nyata, seperti yang sudah kukatakan kepadamu dahulu. Dosa ini berbeza daripada dosa-dosa lain. Ia sangat jelas dan nyata. Perbuatan badan ini dapat dilihat dengan ketara. Perbuatan cabul, kecemaran dan kelucahan, menyembah berhala dan sihir, kebencian, pepalahan, hasad, dengki, letusan kemarahan, cita-cita untuk kebesaran diri, perselisihan, berpuak-puak dan iri hati, kemampukan, berpesta, ketaluan dan sebagainya. Ada banyak lagi selain yang tercatat di sini. Perkara-perkara seperti itulah yang dimasukkan. Sebagaimana sudah kukatakan kepadamu dahulu, perjanjian lama telah berulang-ulang kali memberikan amaran tentangnya. Jika anda melakukan perkara-perkara ini, anda tidak akan mendapat keselamatan. Anda pasti akan mati. Alkitab telah berkali-kali memberikan amaran tentang perkara-perkara ini, bahawa orang yang mengamalkan perkara-perkara demikian tidak akan mewarisi kerajaan Allah. Anda tidak akan mewarisi kerajaan Tuhan. Hal itu bermaksud bahawa anda tidak akan masuk syurga. Sebaliknya, anda akan berakhir di neraka. Semuanya akan lenyap dan tidak ada nilainya. Renungkanlah, jika anda telah mengasihi dunia ini dari segi masa yang anda gunakan, jika anda membazirkan untuk perkara yang sia-sia, jadi apakah manfaatnya bagi anda? Fikirkan tentang perkara ini. Walaupun saya mempunyai hidup yang kekal, saya masih mengambil apa yang dibenci oleh Tuhan dan disukai oleh iblis. Betapa sia-sianya. Ada orang telah menerima Roh Kudus semalim rahmat, bukan orang baru percaya. Mereka bukan orang Kristian baru. Orang yang telah mengalami rahmat dan tahu benar tentang kebenaran, bahkan tidak akan mewarisi kerajaan Tuhan jika mereka masih melakukan dosa-dosa itu. Mereka tidak akan masuk ke syurga kerana mereka tidak akan diberikan roh pertaubatan.
seolah-olah mereka menyalibkan anak Tuhan sekali lagi dan mempermalukannya di hadapan umum. Sama seperti Hawa yang memutarbalikkan firman Tuhan, hal ini bukan sekadar anda mungkin tidak akan mewarisi kerajaan Tuhan, tetapi anda sama sekali tidak akan mewarisinya. Saudara-saudara yang saya kasihi, saya berharap anda semua dapat mendengar dengan baik dan memahami dengan betul bukan saja firman Tuhan, tetapi juga khutbah yang disampaikan dari masbah ini oleh gembala anda. Anda semua mendengar firman itu, namun begitu ada orang yang mentafsirkan firman itu mengikut kehendak sendiri dan menyampaikannya kepada orang lain dengan berkata, masa kanan berkata begitu sebab itu dan ini. Jadi kamu tidak perlu ikut kata-kata beliau secara tepat. Jangan tertipu oleh orang yang berkata demikian kepada anda. Sekalipun anda bukan orang baru dalam iman, jika anda tertipu oleh kata-kata sedemikian, anda harus mengakui bahawa hati anda tidak benar-benar ingin hidup menurut firman. Satu perkara lagi yang anda perlu ingat ialah anda harus jujur dalam perbualan. Terutama apabila bercakap mengenai orang lain, jangan bercampur adukkan kata-kata itu dengan pemikiran perasaan atau penilaian sendiri. Orang yang baik tidak sepatutnya dianggap jahat hanya kerana anda menyampaikan kata-kata secara tidak tepat. Anda mungkin mempersembahkan orang baik sebagai orang yang jahat. Saya mesti mendengar kedua-dua belah pihak sebelum membuat penilaian saya sendiri. Saya tidak pernah mendengar daripada satu pihak saja dan terus berkata, oh begitu rupanya. Anda juga tidak sepatutnya bersetuju dengan satu pihak saja. Melalui tidak terkira banyaknya pengalaman untuk sekian lama, saya belajar bahawa percaya kepada satu cerita satu pihak saja sering membawa kepada salah tafsir, dan hal itu menyebabkan kita menghakimi dan mengecam. Hal ini merupakan dosa. Orang jahat pun tidak patut dianggap baik. Sehingga anda menyingkirkan segala kejahatan daripada hati anda tidak akan dapat melihat hati orang dengan tepat. Oleh itu, jika anda belum memiliki hati roh, anda tidak boleh dengan sewenang-wenangnya bercakap tentang orang lain. Jika anda perlu menyampaikan sesuatu mengenai seseorang, hanya sampaikan apa yang anda dengar dan lihat sendiri. Jika anda mengurangkan atau menambahkan walaupun satu perkataan, maksudnya akan berubah. Jika anda tidak yakin untuk menyampaikannya dengan tepat, lebih baik langsung jangan cuba untuk menyampaikannya. Kita tidak sepatutnya menghakimi atau mengecam dengan menambahkan pemikiran atau perasaan kita sendiri dan berkata, mungkin dia masukkan begitu. Namun begitu, bukankah hal itu sering berlaku di sekeliling kita? Semakin anda berfikir rohani, semakin sedikit anda akan berkata perkara yang tidak perlu tentang orang lain. Sekalipun anda perlu berkata sesuatu, lakukanlah dengan kelembutan dan kasih supaya tidak memudahkan orang lain. Efesus 4:29 menyatakan, jangan biarkan kata-kata yang kesat keluar dari mulutmu, tetapi lafazkanlah teguran baik yang membina mengikut keperluannya supaya membawa berkat kepada yang mendengar. Firman ini mengingatkan anda agar tiada perkataan keji keluar daripada mulut anda. Firman ini mengingatkan kita untuk tidak mengucapkan kata-kata yang tidak benar dengan menyatakan, tetapi lafazkanlah teguran baik yang membina mengikut keperluannya supaya membawa berkat kepada yang mendengar. Seperti yang tertulis, saya berharap setiap kata yang keluar dari bibir anda dapat memberikan rahmat dan dorongan kepada orang yang mendengarnya. Janganlah seperti Hawa yang terjerat oleh tipu daya, dan pada masa yang sama jangan pula menyebabkan orang lain tersandung kerana apa yang anda katakan. Apabila anda mendengar kata-kata yang menghakimi dan mengecam, anda tersandung. Hal ini menimbulkan salah faham dan persepsi yang keliru tentang orang lain sebagai orang jahat. Anda seharusnya tidak mendengar kata-kata yang menghakimi dan mengecam orang lain, dan tidak mendengar kata-kata orang yang cemburu atau iri hati. Orang yang cemburu atau iri hati tidak akan menyampaikan perkara yang sebenar. Jadi apa yang dikatakan oleh mereka adalah tidak benar. Mereka cenderung untuk mengungkapkan dan menyebarkan perkara yang tidak baik. Oleh itu, anda harus berhati-hati terhadap orang yang sedemikian dan tidak mendengar mereka. Saya berharap anda hanya berkata-kata yang dapat membina kebaikan dan membawa rahmat kepada orang lain. Saudara-saudara yang saya kasihi dalam Kristus, dalam khutbah ini saya telah menerangkan bagaimana Hawa telah dipedaya oleh soalan licik daripada syaitan.
Pada akhir zaman ini, ketika dosa dan kejahatan semakin berluasa, syaitan bekerja lebih licik daripada sebelumnya. Syaitan memasang jerat supaya jika anda dengan mudah terperangkap, jika anda tidak sentiasa berjaga-jaga dalam roh. Meskipun anda ialah anak Tuhan, jika ada ketidakbenaran dalam hati anda, syaitan akan cuba mengambil kesempatan itu untuk menjatuhkan anda. Ingatlah bahawa syaitan dapat menuduh anda berdasarkan kata-kata yang anda ucapkan dengan mudah. Masalahnya ialah anda menghakimi dan mengecam orang lain, dan kemudian anda lupa apa yang telah anda katakan. Mungkin sekarang anda sedang melalui cubaan, penderitaan atau penyakit yang berat disebabkan kata-kata jahat yang pernah anda ucapkan, tapi anda tidak mengingatinya, maka anda tidak dapat bertaubat. Ketidakmampuan untuk bertaubat merupakan sesuatu yang sangat serius. Anda mungkin menganggap diri anda sebagai seorang Kristian yang baik, yang telah hidup menurut firman Tuhan, namun tidak menyedarinya. Namun tidak menyedari perkara yang perlu anda bertaubat. Oleh sebab kita telah melawan kebenaran, penyakit cubaan dan penderitaan pasti akan datang. Memang benar ada juga ujian diizinkan untuk mendatangkan berkat, namun kebanyakannya datang sebagai akibat dosa. Anda tidak boleh bercakap secara sembarangan, kerana syaitan boleh mendakwa anda hanya kerana satu perkataan yang anda ucapkan. Namun begitu kerana syaitan bekerja dengan cara sebegini, anda berpeluang untuk menyedari ketidakbenaran dalam hati anda dan mengingkirkannya. Anda menyimpan kebencian dalam hati, tapi jika anda tidak menyedarinya kerana tiada apa-apa yang mencetuskannya atau menekannya, adakah hal itu baik? Oleh sebab anda tidak menyedari bahawa anda menyimpan kebencian dalam hati anda, maka anda tidak akan dapat mengingkirkannya. Selagi anda menyimpan kebencian dalam hati anda, syaitan akan cuba sedaya upaya untuk membuatkan anda mendedakannya secara luaran oleh perkataan atau tindakan. Matlamat syaitan adalah supaya anda melakukan dosa oleh kebencian itu. Walaupun anda dapat menyedari diri anda yang sebenar, bertaubat dan berdoa dan bersungguh-sungguh untuk menyingkirkan kebencian itu, akhirnya anda akan berjaya menyingkirkan kebencian, iri hati dan cemburu. Kebencian ialah akar utama dosa. Jika anda mencabut salah satu akar dosa ini, akar yang kecil juga tercabut. Dalam arti kata yang lain, jika anda menyingkirkan kebencian, cemburu dan iri hati juga akan disingkirkan. Kebencian ialah akar utama dosa. Dosa pertama yang memasuki manusia ialah cemburu dan iri hati. Lalu hal ini membawa kepada pembunuhan. Pada akhirnya, apabila kebencian disingkirkan, banyak akar dosa lain yang berkaitan juga akan tercabut daripada hati anda. Penghakiman, kecaman, umpatan, semua ini akan disingkirkan. Jika anda tidak membenci sesiapa pun dan mengasihi mereka, anda tidak akan menghakimi, mengecam atau mengumpat. Segala kejahatan ini akan disingkirkan. Dengan demikian, syaitan sebenarnya memainkan peranan dan menjadikan anak Tuhan disucikan. Hal ini tidak bermaksud bahawa adalah baik bagi kita untuk menerima peranan syaitan. Hasilnya, disebabkan adanya syaitan, anak Tuhan lebih cepat meninggalkan hal badani dan dengan tekun menuju tahap roh menjadi kudus. Adalah baik jika halangan dari syaitan menjadi pemangkin, tetapi kebanyakan orang terpedaya dan jatuh. Orang yang tertipu oleh syaitan dan akhirnya masuk ke neraka sangat menyedihkan. Mereka ialah orang yang benar-benar menyedihkan. Oleh itu betapa bodohnya syaitan. Semoga anda segera menyingkirkan sifat badani dan masuk ke dalam tahap iman roh, agar syaitan menangis penuh pengesalan atas kebodohan sendiri. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus saya berdoa.